Kamera Canon 5D Mark III relevan lagi ke sekarang? Mari kita bincang. Hai dan Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Ramadan Fauzan, dalam rancangan YouTube aku hari ini. So, ini hari aku nak bincang, aku nak share sikit pengalaman aku menggunakan kamera Canon 5D Mark III, iaitu kamera full frame. Ni adalah contoh dia. Ni lah rupa dia 5D Mark III. Ada tulis Mark III sini, sini tulis 5D. Okay, first kali aku nak cerita pasal sejarah dia. Dikeluarkan pada tahun 2012 oleh Canon. Jadi kat sini kita tahulah kamera ni dah lebih kurang 8 tahun. So kita nak tengok sama ada sekarang ni masih relevan atau tak untuk digunakan pada tahun 2020. First kali aku nak bincang dia punya spesifikasi. Okay, berdasarkan apa yang aku tengok dekat DP Review, Digital Photography Review.com, 22 megapiksel dia punya piksel lah. And then sensor size dia 35mm untuk full frame memang standard, ataupun kalau nak lebih spesifik dia punya full frame size untuk sensor dia 36/24mm. Yang bestnya dia ni, dia body dia magnesium alloy, so memang lasak lah. Cuma kekurangan dia adalah dia agak berat sikit. Nanti kita akan bincang lebih lanjut kebaikan dan keburukan dia lah in terms of positif dan negatifnya. Dia punya sensor type adalah CMOS, prosesor Digit 5 Plus, ISO maksimum dia adalah 102,400,000. 102,400, terbalik pula benda aku cakap ni. So dia punya autofocus adalah menggunakan contrast detection. So sekarang ni macam kita tahu kamera Canon adalah sangat bagus in terms of autofocus dia. Tapi sekarang Canon ni dah come out dengan satu sistem baru, iaitu dual pixel punya detection. So dia punya autofocus dia lagi cepat. Tapi memang just nak bagi tahu, memang kalau korang dah biasa pakai Canon, korang akan rasa dia punya perbezaan dia punya autofocus. Focus point dia yang kecil-kecil tu, kalau kita tengok dekat dia punya viewfinder dia tu, kan dia titik merah tu ada 61 point. Touchscreen tak ada sebab kamera ni tahun 2012. Minimum shutter speed 30, and then maximum shutter speed adalah 1/8000. Frame per second yang dia boleh record adalah untuk gambar 6 frame per second. So laju jugalah, sebab sebelum ni 5D Mark II dia punya frame per second dia 3.2 ke 3.6 untuk dalam masa 1 second. So slow lah. Sebab tu kamera ni masa mula-mula keluar dulu masih ramai lagi yang gunakannya untuk sport. Sebab sport ni biasa orang pakai untuk 5 frame per second ke atas, dia orang pakai untuk sport lah, untuk kamera. Untuk videografi Full HD 1080 1920/1080 30 fps, itu paling tinggi lah. Dia ada yang sampai 59 ataupun 59.9 fps dengan 50 fps, tapi dekat 720 punya resolution, so kecil lah. Itu bukan Full HD, itu HD sahaja. Lain-lain dia punya format untuk video adalah H.264. Yang kelebihan, yang best yang ada pada kamera ni ialah dia ada dua tempat memori, iaitu satu menggunakan compact flash, CF card, compact flash card. Nombor dua, SD card. So yang macam biasa kita pakai dekat ni lah, kamera lah, SD card. So dia ada dua port kat situ. So memang dua slot kat situ. So memang bagus lah. Tapi most of the time orang akan guna SD card, sebab compact flash punya card kita dapat tahu is prone to corrupt, terutamanya apabila benda tu panas. So sebab tu diorang dah tak pakai lagi dah compact flash punya card ni, sebab tu diorang pakai SD card. Okey, sekarang ni aku nak cerita pasal dia punya positif dia. Nombor satu, dia fokus laju lah. Memang ketara lah beza dengan 5D Mark II dulu yang aku pakai. So memang fokus dia laju. Dia punya color lawa, even pakai mode standard sekalipun. Bagi aku tak perlu edit lah, naik sikit je. Sebab mostly aku ambil gambar wedding ke, gambar event ke, gambar studio ke, memang pakai color standard. Unless korang ada planning nak buat, kalau shoot raw, korang better pakai yang faithful lah, faithful ke, ataupun pakai neutral. Sebab korang nak tweak yang heavy punya, masa tu boleh pakai lah, pakai neutral.
Positif nombor 3 ialah dia tahan lasak sebab body dia magnesium alloy, dan mostly kamera Canon semua, dia pun kamera Canon semua memang dimida untuk tahan lasak. Sebab pernah ada satu test, dia orang test antara 3 kamera brand yang sama level lah, antara Canon, Nikon dan juga Sony. Dia orang bawa pergi ke tempat sejuk, tak silap aku Everest ke Iceland, macam tu lah. Dia bawa ke tempat sejuk. So dia orang test kamera mana yang paling lama tahan kat sana. Nombor 1 kamera Canon, nombor 2 kamera Nikon, dan nombor 3 Sony. Sebab Sony ni dia menggunakan mirrorless dan banyak juga sistem elektronik kat situ, so dia tak tahan sejuk. So itu aku nak bagi tahulah sejarah dia sebenarnya yang bab pertahanan kamera Canon ni. Nombor 4-nya kebaikan dia punya lens murah kalau nak compare dengan Sony ataupun Nikon. Nikon dia punya body memang murah tapi dia punya lens mahal. Tapi kalau Canon body mahal sikit je lah, pun tak mahal macam Nikon, dan lens dia murah. Itulah kelebihan yang ada pada Canon. Sekarang ni aku cerita pula berkenaan dengan dia punya negatif dia. Negatifnya, kamera ni pada tahun 2020 agak outdated untuk video. Tapi kalau untuk foto no issue lagi, sebab foto senang cerita, sebab dia megapiksel dia masih tinggi, color dia pun cantik lagi. So bagi aku no issue untuk foto, cuma untuk video akan ada masalah. Nombor 2, keburukannya, video dia hanya 30 fps. Macam aku cerita tadi, kita boleh pakai 50 frame per second ataupun 90 frame per second, tapi masalahnya hanya dekat high definition, iaitu 720 punya resolution. So untuk 1080 punya resolution yang paling tinggi ada hanya 30 frame per second. So kalau kita nak buat video slow motion ke apa ke, tak boleh lah, sebab nanti akan nampak stuttering. Okey, keburukan nombor 3 atau negatif yang nombor 3, benda ni besar dan berat. Aku tak pasti, tak kaji pula dia punya berat berapa, tapi dia agak berat sebenarnya. Ini belum campur lens ni. Macam ada setengah orang, dan zaman-zaman sekarang ni, bila kita umur dah naik 30, dah naik 40, kita tak nak dah kamera-kamera yang berat-berat ni. Kita nak kamera yang kecil, tahan lasak. Tapi untuk kamera yang kecil dan tahan lasak hanyalah mirrorless. Masalahnya mirrorless tak berapa lasak. Itulah kelemahan kenapa orang masih menggunakan DSLR. Negatif nombor 4, sebab getah dia kat sini ni, walaupun dia ada dia punya penutup dia kan, nampak ni, tapi lama-lama dia mereput. Baru cakap dah tercabut dah. Inilah getah masalah yang ada pada Canon, senang tercabut. Tengok macam ni, aku selalu banyak masuk mikrofon apa semua kan, lama-lama dia tercabut. Lepas tu kalau kita banyak main dekat studio, kita akan buka slot ni untuk sambungkan dengan laptop, so kita akan dapat live view daripada situ. Ini pun lama-lama tercabut. So nak tak nak kena servis, suruh dia tukar getah kan ni. Itu pun kalau Canon center ada buat lagi. Kadang-kadang ada juga yang tak ada buat lagi, tak ada spare part kadang. Sebab dia dah stop production untuk benda ni, kadang-kadang spare part tu tak ada. Anyway, dia tak pernah mengecewakan aku. Tak ada satu gambar pun yang tak jadi setakat aku menggunakan beberapa tahun. Masa mula-mula keluar dulu, harga dia lebih kurang 7,000 lebih, dekat 8,000. Tapi sekarang ni kalau korang nak beli second hand untuk foto, harga dia body saja baru dalam 3,000. So aku rasa good investment lah kalau kau nak beli untuk foto. Tapi kalau untuk video, alang-alang sekarang ni orang pun lebih kepada Sony. So baik ambil mirrorless lah. Satu, mirrorless macam Sony dia ringan, tapi itulah macam aku cakap, tak tahan lasak. Canon pun sekarang ni dia dah stop 5D Mark V dia, sebab dia dah lebih kepada mirrorless sekarang. Dia nak compete dengan Sony. So benefit dia adalah pada consumer kita. Tak apa, biar dia orang bergaduh dulu. Yang penting customer lah yang untung. Okey, setakat ni saja aku punya explanation. Korang kalau ada soalan, boleh tanyalah dekat komen kat bawah. Nanti aku akan explain satu-satu. Okey, kita jumpa lain kali. Assalamualaikum.